سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانته جنازة شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Yang saya hormati Tuan Perusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan EJK, Pentadbiran Masjid, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita di pagi ini dapat kita sama-sama sama-sama kita solat subuh berjemaah. Seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa solat subuh berjemaah, seolah dia solat malam satu malam. Masya Allah, dah besar ganjarannya. Siapa solat subuh berjemaah, seolah dia solat qiyamul lail, solat tahajud malam satu malam. Besar ganjarannya tuan-tuan. Itulah. Tapi berapa orang yang nak boleh solat ada? Itulah. Alhamdulillah kita tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita cuba kita cuba usaha, kita lazimkan diri kita supaya boleh solat. Pada Rasulullah menyebut bahawa dua solat solat Isyak. Siapa solat Isyak berjemaah, seolah dia solat separuh malam. Dan siapa solat subuh berjemaah, seolah dia solat satu malam. Allahu Akbar tuan-tuan. Tapi memanglah solat Isyak payah dah. Solat subuh memang payah. Orang munafik tak boleh nak tiru. Orang munafik dia boleh melakon pada waktu solat lain. Solat maghrib dia boleh melakon, solat zuhur dia boleh lakon di depan Rasulullah SAW. Tapi dua solat ni, solat Isyak dengan subuh, tak boleh nak melakon. Dia akan jadi asar, perangai asar. Tak boleh nak datang solat. Orang munafik tak boleh nak. Dia akan tunjuk gambar asar perangai dia tak solat Isyak. Itulah dia tunjuk gambar tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Sedap pagi-pagi dah. Nyaman udaranya. Di bandar-bandar pun tak ada orang, kita seorang yang berjalan dah. Sedap. Itulah nak cerita bahawa Tuhan menguji waktu solat subuh. Tak berapa ramai yang boleh bangun. Yang dapat bangun, alhamdulillah, syukur. Kita teruskan tuan-tuan. Sama juga kalau waktu saya duduk di Brunei dulu. Satu waktu saya duduk di Brunei dulu, daripada lepas Isyak, waktu sampai jam 12, pukul 1, pukul 2 senyap sunyi pukul 3 sunyi, pukul 4, pukul 5. Lepas tu satu kumpulan ada dah orang nak pergi solat masjid. Allah, Masya Allah, hamba Allah. Tak ramai, bunyi dah kereta mutu dah. Sekitar pukul 5 lebih nak masuk pukul 6 tu. Dan ni dah ada hamba Allah Masya Allah yang mengimarahkan masjid Allah. Bunyi dah mutu dia. Apa kereta? Motor tak ada, kereta. Bunyi. Tak berapa ramai banding dengan waktu sebelum tu. Pukul 12, pukul 1. Sebab tu tuan-tuan, Allahu Akbar, bumi Allah ni ada hamba-hamba yang soleh di mana-mana. Ada hamba-hamba yang soleh yang sentiasa
iltizam, mengikatkan diri dengan masjid. Allahu Akbar. Walau keadaan bagaimanapun, walaupun hujan pun, dia boleh pergi. Inilah tuan-tuan yang kita naknya dah. Kita nak jadikan diri kita hamba Allah yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tertahan, tak tersekat dengan ujian-ujian dunia. Kita boleh datang juga di masjid. Allah ni tuan-tuan, bagus sekali lah. Marilah tuan-tuan, kita di pagi ni insya-Allah tuan-tuan, kita sambung satu pelajaran ilmu yang sangat penting sekali, usuluddin. Ini ilmu yang paling mulia sekali tuan-tuan. Sebab ilmu ni dia akan mencara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam kitab lain dia menyebut bahawa ilmu usuluddin ni adalah ilmu yang paling utama sekali. Sebab kita nak mengenal Allah. Kalau kita tak kenal Allah, bagaimana kita beribadat kepada Allah? Kalau kita tidak mengetahui tentang sifat-sifat Allah, bagaimana kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak kenal Allah, bagaimana kita nak beribadat kepada Allah? Kita tak kenal. Maka sebab itulah kitab ni, ilmu usuluddin ni, ilmu yang paling mulia daripada ilmu-ilmu yang lain. Baik, kalau tak salah Syahdan, maaf tak? Syahdan mana? Kita berhenti di Syahdan tuan-tuan, di muka surat 6, muka surat 6, baris dari bawah. Kita tengok dari bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Dari bawah, baris dari bawah. Baris di bawah, baris ke sebelah, Syahdan, ada satu Syahdan kata, dia kata Syahdan, kata Syahdan. Syahdan ni nak menguatkan penyaksian, nak menguatkan syahadat sesungguhnya, nak menguat, seperti mana dalam bahasa Arab, innal abrar, innal insana. Ini nak ayat yang menguatkan sesungguhnya, sungguh. Innal insana lafi khusr, manusia itu rugi. Manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka orang yang beriman dan melakukan ibadat yang soleh. Mereka yang melakukan amal yang soleh ni tak rugi. Inna ni nak menguatkan. Baik, Syahdan bermula hukum pada belajar ilmu usuluddin. Hukum belajar ilmu usuluddin ni. Ni hukum dia ni. Hukum belajar dan mengajarkan dia itu wajib pada hukum syarak. Artinya dituntut akan dia. Mana hukum belajar ilmu usuluddin ni. Ni belajar ilmu ni. Allahu Akbar. Belajar ilmu ni. Dan mengajarkan dia. Mana belajar dan mengajar. Mana mula dengan belajar dulu, lepas pada belajar mengajar. Masya Allah, bila kita belajar, kita pandai, kita mengajar pula. Dan mengajarkan dia itu wajib pada hukum syarak. Wajib pada hukum syarak. Wajib belajar dan mengajar. Mana orang mengajar pun wajib mengajar. Belajar wajib dan mengajar pun wajib. Bila pandai, wajib kena mengajar. Tak mengajar berdosa. Ini ilmu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Bila belajar
dah pandai. Ilmu usuluddin ni kalau di pondok-pondok dah, masya-Allah. Pondok Pakti ilmu usuluddin. Pondok Kelantan Pasir Tumbu belajar kitab usuluddin ni. Masya-Allah sungguh. Mana bila dah belajar, mana mewajib, Allah mewajibkan kita belajar. Bila dah belajar, mengajarkan dia itu wajib mengajarlah pula. Pada hukum syarak, artinya dituntut akan dia akan sebagai tuntut yang lazim. Dituntut sebagai tuntut yang lazim. Mana lazim? Tak boleh. Lazim ni mana pasti? Lazim pasti belajar, pasti mengajar. Masya-Allah. Saya tengok agama Islam kita ni bagus sungguh. Dia mementingkan ilmu. Diwajibkan belajar. Wajib belajar. Lepas tu wajib mengajar. Tak tahu agama Cina macam mana Agama Cina dia suruh kita menuntut ilmu ke tak? Orang Cina belajar ke tak agama? Wajib ke tak? Ataupun belajar secara tak dipaksa, belajar secara sukarela. Belajar secara sukarela. Siapa nak belajar, belajar. Siapa tak nak belajar pun tak apa. Kita Islam tak boleh. Kita tak boleh wajib. Kita ni ada dua seperti saya cerita kat tuan-tuan. Ada wajib fardu ain, fardu kifayah. Wajib ain ni wajib tutup. Ditutup. Wajib, tak boleh. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Nak kata alasan sebab tu tak boleh. Kena belajar. Ini kita belajar mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tutup yang lazim. Mana kalau tutup lazim tak belajar, dosa. Sebab lazim. Tiada dimudahkan pada meninggalkan dia. Tiada dimudahkan pada meninggalkan dia. Tak dimudahkan, maksudnya tak boleh nak tinggal ilmu usuluddin ni. Tak boleh nak tinggal. Tiada dimudahkan pada meninggalkan dia. Kita nak tinggal tak boleh. Kita nak tinggal tak boleh, tuan-tuan. Kita kena belajar. Kita belajar veterinary, doktor veterinary. Tak boleh nak tinggal usuluddin ni. Itu doktor veterinary. Ini wajib. Tak boleh, kena belajar. Kita belajar ilmu penerbangan pilot. Tak boleh, kena belajar juga. Ni ilmu usuluddin ni kena belajar. Kita handai dalam ilmu matematik, pandai matematik. Tak boleh nak tinggal. Ni hak wajib kena belajar. Tak boleh. Kita handai dalam ilmu geografi. Tak boleh nak tinggal. Ni tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan. Kita sekarang ni, kalau kita pencen, tak pencen pun samalah juga. Tapi pencen lagi lah. Bila pencen ni masa banyak tuan-tuan. Datanglah belajar. Datanglah belajar. Kita belajar ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Belajar. Masa yang banyak kita duduk, sayang masa kita kalau kita biar gitu saja. Kita datang belajar. Datang ke masjid, kita belajar. Kerana ini adalah satu tuntutan. Wajib kita kena belajar ilmu agama. Tak boleh. Tak boleh dimudahkan pada meninggalkan dia. Nak mudahkan, tak boleh nak mudahkan. Masa malah hari ni tak payah pergi. Tak boleh. Tak boleh.
Kita kena datang. Benar. Itu jadi sedap kita beribadat kepada Allah SWT. Bila kita belajar tentang Allah SWT, kita sedap beribadat ni. Kita bangun malam pun kita rasa Allah. Kita malu pun ada dengan Allah. Kita takut pun ada dengan Allah. Kita rasa nak dekat dengan Allah pun ada Allah. Itu tuan-tuan. Nah. Kemudian maka dibahagi akan wajib pada syarak itu atas dua bahagi. Diwajib. Wajib ni dibahagi. Dibahagi pada syarak atas dua. Mana syarak dia bagi wajib ni ada dua. Seperti saya katakan tadilah. Wajib yang fardu ain. Wajib dua. Pertama wajib yang fardu ain pada belajar. Yang pertama wajib fardu ain pada belajar. Yang kedua wajib fardu kifayah pada belajar. Wajib fardu ain pada belajar. Ni wajib pada belajar fardu ain. Fardu ain. Ain ni mana tiap-tiap orang, tiap-tiap orang. Ain ni tiap-tiap orang, tiap-tiap orang. Setiap orang tu bertanggungjawab. Setiap orang tanggungjawab. Tak boleh. Kena belajar. Bermula qadar yang wajib fardu ain mengetahui dia itu, iaitu barang yang mengeluarkan mukallaf daripada taklid kepada tahqiq. Perkara yang wajib ain ni, wajib di atas seseorang ni belajar ni. Bermula qadar yang wajib fardu ain mengetahui dia itu, iaitu barang yang mengeluarkan mukallaf daripada taklid kepada tahqiq. Ni tuan-tuan, pertama kali benda yang wajib belajar tu supaya kita nak keluar daripada diri kita ni, daripada taklid. Taklid ni ikut buta tuli. Kepada tahqiq, kepada tahqiq keyakinan, yakin. Mai kita ni dah ikut buta tuli tak nak. Kita tak nak mai ikut buta tuli tak nak. Itu panggil taklid. Kadang-kadang orang Arab dia tambah lagi taklidul a'ma, ikut cara buta tuli, dia ikut. Tapi kita nak kepada tahqiq benar-benar. Kita ada orang-orang tua dia sebut kata dunia ni baru, dunia ni hadis, benda baru dunia ni, semua ni benda baru. Kita pun duk ikut tu lah. Orang tua duk cerita, iyalah, ialah benda baru dunia ni. Kita tak nak. Kita nak pada tahqiq. Sungguh-sungguh kita belajar sendiri. Bila kita belajar sendiri, kita tahu, oh dunia ni baru, bukan benda lama dunia ni. Satu hari dunia ni akan runtuh, akan rusak bila berlaku kiamat. Allah Ta'ala akan gulung dunia ni. Itu mana taklid kepada tahqiq. Itu taklid. Seperti mana kita kadang-kadang iya ke ni, ada kita hukum taklid, kita duk rasa iya ke iya ke sedekah sebelum subuh besar pahala, iya ke sedekah sebelum subuh, belum pada kita nak solat subuh kita masuk tabung dulu, iya ke tu kita taklid, kita dengar orang duk cerita. Bila kita belajar, kita mendapat tahqiq. Oh ya, sungguh hadis Rasulullah SAW. Rasulullah menyebut bahawa siapa yang awal-awal pagi bersedekah masuk tabung, tak perlu banyak, sikit-sikit, tapi ada seumur. Setiap pagi ada seumur. Sebelum nak solat subuh masuk tabung. Dia kata malaikat akan turun, dua malaikat turun kepada kita.
Satu malaikat tu dia datang, dia berdoa kepada kita, ya Allah, gantikanlah harta orang ni, gantikanlah duit orang yang sedekah ni, ya Allah, ganti balik, ya Allah. Malaikat berdoa, ganti balik, ya Allah. Ya Allah, ganti baliklah, berkatkanlah, ya Allah, harta dia, ya Allah. Suburkanlah harta dia, ya Allah. Satu malaikat berdoa. Satu malaikat lagi berkata pula, ya Allah, binasalah harta dia ni. Kedeku tak nak sedekah ni, ya Allah. Binasalah harta dia, ya Allah. Jangan bagi berkat harta dia, ya Allah. Ini dia panggil daripada taklid kepada tahqiq. Jadi kita duduk, kita dah ikut ya tak? Kita dah dengar orang duk cerita sedekah sebelum pada subuh tu besar ganjaran. Tapi bila kita belajar, barulah kita, tu dia panggil taklid kepada tahqiq. Masya Allah. Dan iaitu mengetahui yang wajib bagi Allah ada 20 dengan tafsir. Ni kita kena tahu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat 20 dengan tafsir. Barulah cukup, barulah lepas taklid, barulah lepas tutup tang kita. Kalau kita tak sampai begini, kita tak lepas tutup tang kita. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala, sifat wujud. Wujud tu kita kena tafsir, kena pandai tafsir. Allah bersifat dengan sifat ada. Ada Allah terbukti dengan dalil daripada langit dan bumi ni. Ini terbukti mengatakan Allah ada. Kalau Allah tak ada, dunia ni tak ada. Makna tu kita kena tahu cara tafsir. Dan ada Allah ni bukan dilahirkan oleh ibu. Ada Allah ni pula, Allah pun tidak menjadi bapa kepada yang lain, melahirkan yang lain, tidak. Itu makna kita mengetahui tentang cara tafsir. Dan sifat 20 ni, 20 sifat yang kita selalu dengar, 20 sifat. Sifat yang kedua, kidam. Kidam sedia, Allah sedia. Belum pada kita ada, Allah dah ada dah. Kalau kita ada, Allah baru ada, macam mana dah? Kita ada dulu, Allah baru ada, tak boleh hadir Tuhan. Hebat sungguh Belum pada kita ada dah. Belum pada kita ada dah. Belum pada mak kita ada dah Allah. Belum pada nenek moyang kita ada dah Allah. Ni yang panggil ori asal. Belum pada kita ada Allah. Hebat sungguh. Belum pada makhluk ni ada, Allah ada dah. Dan tak ada deadline, tak ada ajal, tak mati. Tak mati. Allah Akbar, tak mati. Walaupun lalu masa puluhan tahun, 20, 30 tahun, tak ada. Sama. Kita ni kalau lalu boleh 30 tahun, tak tahu dah nak ada ke tak. Kalau dari sekarang 30 tahun ke depan, tak tahu dah. Tak tahu dah. Kalau lalu masa Allah hebat, Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Ada ke benda-benda yang tak jadi buruk dengan lalu masa
Tak jadi rusak dengan lalu masa. Tak jadi musnah dengan lalu masa. Tak jadi berubah dengan lalu masa. Tak ada. Tak ada. Kita pun berubah. Lalu masa, yang hitam jadi putih, janggut. Putih. Berubah, ada perubahan. 30 tu lama tu. 5 tahun ya, ada 5 tahun. Tengok. Berubah. Dia setengah tegak Allah. Berjalan tegak. Tak ke depan. Nampak berjalan hadap ke depan, tapi dah ke belakang. Ada reyok berjalan sakit gauk. Allah begitulah. Itu, tapi Allah tak ada. Allah Akbar. Tak ada. Macam tu je. Lalu 10 tahun macam tu, 40 tahun macam tu. Daripada dulu sampai sekarang macam tu. Dan tak ada deadline dia. Tak ada. Tak mati. Tak mati. Allah. Rasa nak menangis dia bila kita bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menangis rasa. Bukan biasa Allah ni. Allah yang kita duk puja ni bukan biasa. Allah yang kita duk puji bukan biasa, tuan-tuan. Sebab itulah kita kena tahu tentang Allah. Kita tak mampu nak tinggal solat kalau kita kenal Allah betul-betul. Kita tak mampu. Tak sabar hati nak buat maksiat, malu kepada Allah. Kalau kita kenal Allah betul-betul, kita tak mampu nak tipu manusia kerana Allah marah. Tak mampu. Hati tak tergamuk nak buat kalau kita kenal Allah betul-betul. Kita rasa Allah. Inilah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ketiga pula, baqa. Apa nak baqa, tuan-tuan? Kekal. Oh, ni kekal. Kekal. Tak ada. Tak ada berubah. Kekal. Gitulah kekal. Kita tak boleh nak tengok benda kekal atas dunia ni, tuan-tuan. Kita tak boleh nak tengok. Batu pun kita tengok lama-lama jadi pecah juga batu. Sekerah-kerah batu tu dia jadi pecah juga. Kita tengok lama, lalu masa 10-20 tahun, kita tengok batu tu kadang-kadang pecah jadi kecil. Sekerah-kerah batu pun. Bagaimana Allah, tuan-tuan? Allah tak ada. Kekal. Baqa. Kekal, tak berubah. Tak berubah. Tak hilang. Allahu Akbar. Tak hilang. Tak pecah. Kekal. Kita tak boleh nak tengok benda kekal atas dunia ni. Tak boleh. Tak boleh nak tengok benda kekal. Tak boleh. Langit pun berubah. Langit kadang-kadang jadi biru, kadang-kadang jadi putih. Tak boleh kita nak tengok. Sebab kita duduk di alam baru. Dunia ni baru, semua baru. Ia bukan kekal. Tak ada kekal. Kita pun pernah tengok mak kita dulu dah. Mak kita dulu, kita tengok mak kita segak dah. Comel mak kita jangok mak kita. Tapi bila lama-lama bila mak kita umur 60, kita tengok Allah, mak kecut segala-gala dah. Muka kecut, tangan pun ketak-ketak-ketak. Itulah. Tapi kasih pada kita mak lebih kasih lagi dah. Dengan mak kita masa dulu kita kasih, rupa mak comel. Tapi bila akhir umur mak kita umur 60, tak comel mukanya Allah.
Kita sayang dengan mak kita dah. Masa sayang. Lebih lagi bila mak tua ni kasih sayang kesian belah lagi dah. Kasih sayang kesian belah, kesian tengok mak. Inilah tuan-tuan dunia. Inilah dunia tuan-tuan. Kita hidup di dunia. Janganlah kita lalai dengan dunia, menjadi lalai kita. Nah tuan-tuan, kita bukan ori dunia ni, bukan original. Sementara saja. Sekejap ya tuan-tuan, tak lama. Sekejap. Dan kita dah hidup lama dah di dunia. Bila kita dah hidup lama, tak lama lagi dah kita boleh hidup. Allah bagi macam tu. Mana kita dah lama dah makan rezeki kita di dunia, tak lama lagi dah kita nak makan. Kita nak tinggal kepada orang lain pula. Maka sebab itulah tuan-tuan, setiap orang ni dia akan ambil hak dia di dunia. Dia akan ambil hak dia. Saya ambil hak saya. Bila kecil-kecil dulu, saya ingat lagi lah. Ayah suka bawa saya. Ayah suka. Sebab saya keluarga 3 orang ya. Saya anak lelaki. Ayah ni kalau dia nak pergi ke mana-mana, dia suka bawa. Sehingga ayah tu dia suka minat cari ikan. Cari ikan. Pada waktu banjir, air dalam. Pakai titi kecil ya. Ingat lagi masa tu ayah dukung, ayah letak tani, bawa payung. Lepas tu bawa sekat ikan. Berjalan. Jadi ikut ayah. Itulah nak cerita bawa. Ayah ambil hak dia masa tu. Dia cari ikan. Lepas tu dia ubah, dia meniaga pula. Hak dia ambil. Hak dia. Dan lepas tu dia pun tinggal. Dia selalu kata kat saya, dia kata, "Awang, tak payah fikirlah kerja macam ayah ni. Buat kebun, belajarlah," dia kata. "Belajar je, tak payah fikirlah macam ayah ni. Belajar je. Itulah dia, itu ya," dia kata. "Kebun dah ayah dah buat dah ni." Kebun getah pun ada, kebun durian pun ada. Ayah dah buat semua dah. Belajar je, belajar setinggi-tinggi. Belajar. Tapi tuan-tuan, saya sedang buat PhD. Sedang buat PhD. Tak habis lagi. Sedang belajar. Saya belajar panjang. Saya balik. Saya kerja sekejap. Balik maghribi, dapat degree. Belajar sekejap. Maksudnya balik maghribi tu kerja sekejap. Tak ada nak menyara ayah dah. Buat master pula tak ada nak menyara ayah. Boleh pergi buat PhD. Tak ada kerja lagi masa tu, tak ada duit lagi. Masa buat PhD tu lah ayah meninggal. Tak ada, memang tak ada nak. Ayah pun meninggal mudah-mudah sangat. Tak ada sakit, tak ada apa. Meninggal senang-senang. Itulah tuan-tuan, tak kekal kita di dunia ni. Dan confirm kita akan merasa mati satu hari. Confirm. Kita akan mati. Nak mati bagaimana tu tuan-tuan? Itulah. Allahu Akbar. Bako kekal. Allah kekal. Allah nak buat yang tu baru boleh jadi Tuhan. Dia kekal. Baru boleh jadi Tuhan. Macam Firaun ni jadi Tuhan kan, dia tak kekal. Mati Firaun. Sombong tu tinggi dia. Sombong. Dia kata dia pun boleh mati. Orang boleh hidup orang. Orang hak dia nak mati ni dia bunuh, dia pacung. Orang hak tak nak mati ni dia biar, dia hidup. Sombong Firaun pun dia. Tapi itulah tuan-tuan, Allah kekal. Kekal Allah.
hati rindu dah. Wasa nak tengok Allah, hati rindunya dah. Kita Allah ya Allah. Ada keluar air mata ya Allah. Bagaimana ya Allah? Nak tengok. Nak tengok Allah. Nah. Bila dengar orang duk mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Banyak kita jumpa orang soleh mimpi tengok Rasulullah. Dia cerita tentang Rasulullah. Allah, Rasulullah mukanya orang mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Muka Rasulullah. Allah. Mukanya menangis, menangis. Tu baru Rasulullah. Allah tak lagi. Allah bagaimana dia? Allah. Puas hati kita menjadi orang Islam ni tuan-tuan. Kita rasa puas hati sungguh. Agama kita ni Masya Allah semua. Makin banyak kita belajar, makin kita tahu. Sebab tu tuan-tuan, belajarlah tuan-tuan. Jangan tak belajar. Dulu kita sibuk dengan kerja. Kita nak sibuk dengan kerja pula sampai ke mati. Dunia pasti kita kerja, tapi janganlah kita nak menjadikan dunia tu lalai. Tengok tuan-tuan, Allah bersifat dengan sifat baqa, kekal. Tak ada nak kata seperti orang India duk tarik Tuhan. Dia orang India, kita tengok dalam Facebook tu kan, dia pergi minta dengan Tuhan tolong dia supaya menyembuhkan penyakit coronavirus. Akhir tak dapat respon. Dia pun tarik semua mengucap masuk Islam. Bagi dia orang Islam dah macam ni, Tuhan kekal. Semua masuk Islam. Masya Allah. Dan satu lagi yang terakhir, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala menyalahi dengan segala yang baharu. Tak sama. Oh, hebat sungguh. Apa yang kita tengok atas dunia ni, tak boleh nak kata Tuhan. Tak ada, menyalahi semua. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, menyalahi segala yang baru. Tak ada. Kalau kita tengok satu hari, katakan kita nampak satu benur di atas dunia ni warna merah besar. Bukan Tuhan. Bukan. Kerana merah tu adalah dunia, sama dengan makhluk. Tuhan tak sama. Tak sama. Allah Akbar tuan-tuan. Bagaimana kita nak imagine, nak fikir Allah Tuhan bagaimana ya Tuhan. Nabi Musa pun selok minta nak tengok Allah. Nak minta tengok Allah. Allah tanya, kamu tak yakin ke Musa aku ni Allah? Yakin, tapi nak menguatkan lagi. Allah tunjuk, rupa selok. Tak mampu ke? Bagaimana kalau kita dosa banyak banyak dosa, mati belum pada tak taubat, tak sempat nak taubat. Duk ingat panjang lagi umur, duk rasa syok sore duk syok panjang lagi ni. Cuci manis pun tak ada, pos pinggang pun tak ada, jantung pun okey. Lambat lagi ni mati. Oh, mati tak ada nak taubat, bawa dosa banyak. Allah, jumpa Allah. Allah, jumpa Allah, malunya ada. Allah Akbar. Ini tuan-tuan, kita di pagi ni setakilah dulu. Mukhalafatuhu ta'ala al-hawadih, Allah akan menyalahi dengan segala yang baru. Tak ada, tak sama Allah. Tak sama. Tak kita duk tengok apa tu, tak ada. Bukan. Allah puas hati sungguh tuan-tuan, kita beribadat kepada Allah Subhanahu Taala. Dengan itu tuan-tuan, marilah kita sama-sama kita belajar ilmu tasawuf ni. Ilmu usuluddin ni penting sekali untuk nak mengenal Allah. Bila kita kenal Allah, kita beribadat dengan Allah, sedar
Dengan itu kita akhiri sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonir. Allahumma zidna ilma warzuqna uluman. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban. Allahumma inna nas'al husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.